Ada orang dia bukan hanya mempunyai jerawat dekat kawasan muka, dia juga mempunyai jerawat di kawasan badan ataupun apa yang kita panggil sebagai body acne. Ya, saya tahu ramai yang request saya, Mama Mary tolonglah bagi tahu apakah jalan penyelesaian untuk jerawat dekat belakang badan saya, dekat bahu saya, dekat dada saya. Please let me know. Saya mendengar permintaan anda. So this video is just to discuss that. Body acne dan cara mengatasinya. Well, I understand you glowy girls, glowy guys. Bila kita ada body acne ni, dia bukan sesuatu yang menyeronokkan lah kan. Walaupun kita pakai baju tak adalah nampak body acne tu, but it still give you that kind of sense of macam kita rasa macam down sikit sebabnya kulit kita tak smooth macam kat dalam iklan dekat dalam TV tu kan. Yes, I know. So kita nak bincang tentang body acne ni, kita nak faham dulu macam mana dia terbentuk, ya, apa yang menyebabkan dia boleh berlaku, dan kemudian kita discuss cara-cara untuk mengatasinya. Okay, so we start off with apakah punca body acne. Punca terjadinya body acne ni sama je macam facial acne sebenarnya. Yes, sama, cuma kawasan sahaja berbeza. Body acne dia boleh berlaku pada beberapa kawasan. Belakang paling popular, dada, dekat bahu. Kawasan ini memang kawasan yang cenderung mempunyai kelenjar minyak yang lebih banyak, dan pada sesetengah tubuh dia akan mengalami penyumbatan. So penyumbatan ini bermakna sebum production, minyak tu terlampau banyak dan menyebabkan dia tak boleh melalui liang bulu roma kita tu, liang roma gitu, hair follicle tu dengan lancar. Bila berlaku sumbatan, itulah dianya acne. Acne dekat badan lah, sama je dekat muka. Kemudian dia juga boleh jadi disebabkan oleh sel kulit mati. Sel kulit mati yang berkumpul dan menyumbat pori-pori pun boleh juga, sama macam dekat muka kan. Dan dia juga boleh disebabkan oleh penggandaan bakteria penyebab jerawat. Dekat muka pun boleh berlaku juga, itu dekat badan pun sama juga. So basically punca dia sama. Dan satu lagi punca yang biasa juga menyebabkan acne dekat badan ni adalah inflammation, keradangan. Kalau kulit anda mengalami keradangan, itu akan menyebabkan skin barrier lemah, dan ketika itu mudahnya untuk kulit tu mengalami keadaan-keadaan atau masalah-masalah seperti acne. So itu pun sama juga dengan muka. Dah semuanya sama, bermakna cara penyelesaiannya pun tak jauh berbeza sebenarnya. So let's discuss about cara penyelesaiannya, apa yang patut anda pakai dan amalkan, dan juga apa yang anda perlu jangan buat untuk memastikan body acne anda terkawal. Sebelum saya cerita cara untuk menyelesaikan masalah ini, let us talk about the hidden cause ataupun punca-punca yang kita selalunya tak sangka itu adalah satu punca yang boleh menyebabkan jerawat pada kawasan badan. Pertama, peluh. Ya, ada orang lepas workout, dia bukan main lagi nak badan sado, ya, dia workout, badan berpeluh, lepas tu dia melambatkan proses mandi tu. Itu memang boleh menjadi punca kepada keadaan badan tu berjerawat. Bayangkan kan, peluh kat dada, peluh kat belakang tu, ya, dan peluh-peluh ini ya juga akan menyebabkan keradangan. Kalau kadang-kadang dia bergeser dengan kita punya fabric baju tu, dia berlaku keradangan tu tadi saya sebut menyebabkan gatal-gatal, skin barrier jadi lemah. Di situlah mulalah tu, dekat situlah mula dia. So saranan saya kan, lepas je anda workout ataupun mana-mana aktiviti yang menyebabkan anda berpeluh, glowy guys, segerakan mandi. Ya, bersihkan diri anda dengan segera. Jangan nak duduk termenung, tengok TV dulu, main handphone dulu. Tak mau yang tu. Segera bersihkan badan anda. Lepas tu komplain, bagi tahu kat Puan Mary, jerawat badan saya tumbuh. Cubit kan. Punca kedua yang mungkin anda tak sangka boleh jadi punca adalah produk rambut anda. Sama ada shampoo, conditioner, minyak rambut kan. So benda ni dekat kepala kita, kita pakai katalah minyak rambut, gel rambut, pakai terpecik-pecik lah dekat badan kita ni. Ya, sebelum kita nak set up diri kita pagi-pagi tu kan. Masa tu bila terpecik tu, bahan-bahan ini bila terkena pada kulit, dia boleh menyebabkan keadaan seperti kekeringan pada kulit, dia boleh merengsakan kulit. So itu pun boleh menyebabkan jerawat juga. Ataupun ketika anda pakai shampoo, anda shampoo rambut anda selepas anda cuci badan anda, ataupun basuh anda, sabun badan anda. Saya cadangkan untuk buat cara yang berbeza. So cuci rambut dulu,
baru basuh badan. Jangan basuh badan dulu, baru shampoo rambut. Shampoo rambut tu buat dahulu, conditioner tu buat dahulu supaya kalau adalah saki-bakinya pergi kat badan, masa kita bersihkan badan tu, kita boleh bersihkan dia terus. Jadi kuranglah possibility untuk berlaku body acne. Kalau anda mempunyai kulit yang sensitif, ya, bukan je kulit muka boleh sensitif, kulit badan pun boleh sensitif juga. Kalau anda mempunyai kulit jenis yang memang sensitif lah, not just the face, the whole body. Anda kena periksa juga deterjen atau sabun basuh baju yang digunakan untuk cuci baju anda. Ada setengah deterjen ni a bit harsh lah, a bit kasar. Bahan-bahannya itu bila kita cuci baju kita, kena balik dekat kulit kita baju tu kan, dia boleh menyebabkan iritasi. So iritasi itulah menjadi punca kepada jerawat. So let me just remind you, dekat pasaran ada macam-macam jenis deterjen. Some are very gentle, ataupun solution paling senangnya adalah beli deterjen yang untuk baju-baju baby tu. Dia memang gentle. So if you have that kind of punca jerawat yang datang daripada deterjen, ya, this is very good investment. Sebabnya memang kita rasa macam deterjen macam tu mahal, tetapi in a long run, dalam jangka masa panjang, dia boleh mengelakkan kita daripada mempunyai jerawat yang memerlukan masa, tenaga, duit untuk dipulihkan. Lagi banyak kena keluar sebenarnya, duit sebenarnya. Faktor seterusnya adalah baju ketat. Geram betul, nak ketat-ketat tu kenapa? Itulah ya. Baju ketat dia akan menyebabkan pergeseran. Pergeseran ini akan menyebabkan berlakunya keradangan. Itu menjadi punca kepada jerawat. Yes, betul. So ini especially untuk kulit yang sensitif lah, ataupun anda mungkin tak sangka rupanya kulit anda boleh macam tu. So tolong pilih pakaian yang loose, jangan ketat-ketat, ya. Dan satu lagi, kenapa pakaian ketat ni tak bagus dan boleh menjadi punca kepada back acne, shoulder acne or chest acne, ataupun in general we call it body acne, adalah kerana pakaian ketat biasanya dengan lebih mudah memerangkap haba peluh, sebab dia punya breathability. Macam mana nak cakap bahasa Melayu tu? Kadar ataupun keadaan di mana pengudaraan tu boleh berlaku dengan baik, kan? Breathability tu kurang bagus pada pakaian yang ketat. Jadi janganlah pakai baju ketat-ketat. Iaitu sebabnya. So longgarkan, terutama kalau anda sudah pun ada jerawat dekat badan anda, lagilah anda perlu elakkan pakaian yang ketat ini untuk mengelakkan berlakunya friction ataupun trap heat. Faktor seterusnya yang anda kena cek juga, dia berkaitan dengan mandi, iaitu mandi air yang terlalu panas. Ya, ada orang kan, dia macam baby kecil je, dia nak kena mandi air panas kan. Mandi suam-suam sudahlah, jangan panas sangat. So, certain heat ataupun temperature ni kan, agak tinggi boleh menyebabkan keradangan pada kulit. Waktu tu skin barrier kita terjejas. Bila skin barrier terjejas, memang masalah kulit seperti jerawat ni mudah untuk muncul. Selain daripada itu, bila sebut tentang mandi ni, jangan lupa kebersihan. Tuala tu berapa kali cuci tu. Ni marah ni kalau anda ada body acne, face acne, jangan campurkan tuala, ya. Saya pernah pesan dalam video sebelum ini. Saya rasalah ya. Memang ada, bukan rasa, memang ada. So kalau kita ada body acne, tuala yang kita pakai tu, sebab kita akan gosokkannya, bersihkannya, remember the germs, the dirt, everything akan transfer kepada towel. Kemudian kita ambil towel tu, bersihkan pula esok hari badan yang sama. That is not a good hygiene practice. So mohon perhatikan amalan-amalan yang saya sebutkan ini supaya anda boleh mengurangkan probability untuk body acne ni muncul semula ataupun jadi lebih teruk. Kebersihan memang keutamaan dalam menjaga tubuh badan. So how should we treat acne? Body acne sama je macam facial acne. Any ingredient you put on your face boleh digunakan untuk merawat body acne, sama saja. Sebagai contoh, ingredient yang paling popular, salicylic acid can unclog the pore, adalah bersifat anti-inflammatory. You can use it on your body acne. Dia boleh menyelesaikan masalah dengan cara yang sama. Boleh juga pakai benzoyl peroxide, ubat oksi tu kan, cari oksi 5 yang rendah tu. You can put it on top of your body acne. It kills the bacteria yang menyebabkan jerawat. So itu kan tadi punca jerawat tu kan. And you can also use bahan-bahan seperti alpha hydroxy acid to make sure kita punya sel kulit mati tu ditanggalkan, tidaklah berlaku sumbatan pada kawasan badan tu, jadi tidak adalah jerawat dia. Bahan-bahan lain yang juga boleh digunakan adalah sulfur. Cuba tengok dekat Guardian Watson ada sabun sulfur, dan this is a good bahan yang mana boleh membantu anda. Sabun, buat macam sabun badan, tapi hanya pakai di kawasan yang ada acne sajalah. Sebab kalau pakai kat kawasan lain, dikuatiri bahan-bahan macam ni dia boleh agak mengeringkan kulit. So basically, whatever you put on your face untuk rawat acne kat muka tu,
or ingredient yang bersifat anti-acne tu boleh kita gunakan pada badan kita. Cuma kena ingat ya, these ingredient tend to dry out the skin. Sebabnya banyak bahan-bahan yang bersifat anti-acne ni cara dia berfungsi adalah menghilangkan minyak yang berlebihan yang boleh menyumbat pori-pori itu. So it tend to dry the skin. So anda perlu jugalah ikuti dengan penggunaan moisturizer atau sekurang-kurangnya hydration mist untuk make sure kawasan yang kita dah pakai segala bahan-bahan untuk anti-acne itu tadi boleh lembapkan semula kawasan tersebut. Okay? So sekarang anda dah tahu dah ya, glowy girl, glowy guys, punca acne, habit-habit yang boleh menyebabkan acne itu muncul kan. Anda juga faham yang acne dekat muka ni tak jauh berbeza dengan, ataupun tak berbeza faktor dia dengan acne dekat badan. Body acne, face acne sama saja. Jadi bahan-bahan yang digunakan itu boleh digunakan kepada muka tu, boleh pakai dekat badan. Tapi ingat ya, produk yang pada muka memang boleh pakai kat badan sebab muka ni sifat dia lembut. So produk-produk kat muka ni tend to be gentler. So you can use gentler product to your body. Tapi produk untuk badan jangan pergi pakai kat muka. Kalau dia tak sebut boleh digunakan dekat face, dekat muka, jangan pakai. Dia tak sama. So body product usually we cannot use it for the face. Face product we can use it on the body. So that's the trick. Semoga ini membantu anda untuk mengatasi masalah body acne anda, back acne anda, shoulder acne anda, chest acne anda. InsyaAllah ya, kalau kita konsisten dia boleh hilang. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.